Kan, macam tu. Dalam grup Tak lah, bos. dalam grup batch semua dah tanya dah. Mana ni? Lama tunggu ni. Taklah bos, masak nasi tak tekan. Betul. Masalah tak tekan tu selalu berlaku kan. Rasa QZ dan Mustafa boleh letak batch tahun 3 dan tahun 2 sebelah nama. Kat mana nak edit je? You tekan rename je. Dekat you punya gambar video tengah bercakap tu kat Right atas ada top. 3 titik. Okay, jumpa. Thank you. No problem. Dah live kan ni kan? Betul tak? Sekejap. Kat mana nak Dah doktor, dah. Dah kan? Dah. Korang jangan buat perangai dah live dah. Okey, apa ni, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua yang sedang menonton. Tak tahulah berapa viewers kita ni, berangan cak kan. Berapa viewers saya tengok jap? 12 orang. 12 orang je. On the way. Okay, tak apa. Yang penting kita buat happy and kemudian benda ni akan ada dalam channel saya. So kalau kita boleh sharekan link ni nanti, kalau mana-mana pelajar yang tonton kan, boleh membantu mereka lah. Okay, saya ucapkan selamat datang lah kepada panelis konon korang, panelis yang tersohor pada malam ini. Okay, sesi pada malam ini tajuknya adalah Doktor Internet Saya Terputus. Okay, so kalau kepada yang tengok poster, kita ada apa akan je lah bunyi motor yang memekak ke tempat saya tu. So rancangan ni dia konsep dia santai-santai je, lepak-lepak je, dan kita ada 4 siri. 4 siri ni sebenarnya tujuan saya buat ni adalah untuk membantu memberikan ketenangan lah kepada semua yang terlibat dalam online teaching and learning ni Okay, so bila kita kena COVID-19 ni, lepas tu kita ada Perintah Kawalan Pergerakan, lepas tu ada PKPB lah, PKPP lah semua. So kita semua benda kena online kan. Azan Isyak. So saya stop sekejap tunggu azan Isyak ni habis dulu. Sementara tu you all boleh prepare kejap. Baik. Okay. Kita kena fikirkan posing. Pose apa? Pose Macam ni kot. Blank. Blank terus. Third year kan macam mana you guys have to face final exam third year dah. Berat weh. Itulah. Kita orang cumanya final exam kena extend. Kerja macam dia tambah masa lah. 3 jam kan? Sebelum ni. Yes, 3 jam. But then risau lah juga. Sangat risau. Final third year terlalu banyak subjek kan? Yes. Dengan itulah, dengan FYP dia kita see saja. Okay je. Jangan risau. One step at a time. Take it slow. Boleh je. Muzaffar second year okay tak? Muzaffar life problem. Bakal tak dah risau dia ni. Okay je. So bila korang akan balik ke FAT? 1st Julai. 1st Julai. Awal ni korang balik? Ya. Korang memang semua balik 1st Julai ke? Ada, dia up to you lah. Tapi 1st July you can start coming back already. So Because my intention is to come back before 1st July because our exam is 1st July kan. Tapi macam UKM kata itulah inilah, malas pula. Santai pun. Semua
Okay, azan dah habis. Okay, kita sambung baliklah kita punya rancangan ni. Okay, tadi saya tengah cakap macam ni. Purpose, kenapa kita buat rancangan ni adalah basically untuk memberikan ketenangan, kekuatan, ketabahan dan semangat kepada semua yang terlibat dalam online learning, online teaching and learning lah. Dan saya perasan bila kita start kena COVID ni kan, bukanlah kita kena COVID, aduh na'udzubillah min zalik. Bila masalah COVID ni melanda negara kita, antara yang terkesan adalah sektor pendidikan lah, especially sektor pengajian tinggi macam kita kan. Semua kita punya teaching and learning kita terpaksa dibuat secara online. So masa tu you all semua masih lagi duk happy. So you all kan student saja. So bila dapat cuti tu kurang seronok lah kan. Saya ni kami ni yang pensyarah-pensyarah ni semua dengan risau dia macam mana nak proceed, nak buat kelas online. So pensyarah dah down dulu. Pensyarah dah kalang kabut dulu, dah rasa stres dulu. So kita banyak membantu dengan cara kita buat macam-macam benda macam ni, banyak-banyak lah bengkel-bengkel online free. Lepas tu kita buat talk macam ni banyak-banyak untuk nak bagi semangat kat pensyarah, bagi kemahiran, bagi skill dan sebagainya. Tapi dah kira-kira 2 bulan dah kot kan. Saya rasa kita jarang mengambil input daripada pelajar. Sebab saya rasa bukan pensyarah je yang struggle. Saya rasa pelajar pun struggle juga nak cope dengan the new the new tradition in teaching and learning ni kan. So tu yang saya buat satu antara 4 round tu, saya buat satu tu khas untuk pelajar. Jadi saya cekau pelajar-pelajar yang saya kenal je lah. Kan nak panggil pelajar satu Malaysia saya tak kenal. Jadi saya cekau pelajar-pelajar yang saya kenal, dan saya harap pandangan you all akan represent juga semua pelajar-pelajar yang lain lah Boleh? Okay. InsyaAllah. Okay, kita ada tiga boleh kata tiga bahagian ataupun 3 segmen lah dalam kita punya perbualan ataupun rancangan kita pada malam ni. Pertama, saya akan tanya soalan. So saya akan tanya soalan, saya nak you all kongsi-kongsi pengalaman dan cerita-cerita yang menarik sepanjang teaching and learning yang berlangsung sepanjang musim PKP ni. Alright? Boleh. So you cerita lah apa-apa you nak cerita. Tak kisahlah apa-apa pun. Dan berikan you punya pandangan. Lepas tu yang segmen yang kedua tu saya akan minta you bagi tips. Tips kepada kawan-kawan you yang mungkin sedang menonton. Macam mana cara yang terbaik untuk kita nak buat beberapa perkara sebagai pelajar semasa musim PKP dan dalam teaching and learning yang dibuat secara online. Dan yang ketiga adalah segmen yang ceria sikit lah, iaitu kita akan ada beberapa permainan ataupun aktiviti interaktif yang dibuat secara dalam Zoom ni. Okay. So kita mulakan dengan yang pertama lah. Saya nak startkan dengan soalan yang sangat simple. Boleh tak cerita kat semua penonton dan saya juga peristiwa lucu atau kelakar yang berlaku semasa teaching dan learning berjalan dalam musim PKP ni? Siapa nak start? Mungkin saya boleh start dulu, Doktor. Sila. Ya, sila Ruben. Okay, so benda ni berlaku semasa firm saya ada meeting macam live lah dengan Dr. Hilmi untuk discuss about charge kan, CPC. Pagi tu pukul 8 kita punya meeting. Tapi hari tu sebab kalau kat uni saya selalu ada member untuk remind saya, selalu ada orang oi esok ada meeting semua macam tu. Kat sini saya seorang sini blur-blur Doktor. Saya pun bangun pagi. Saya bangun pukul 7 sebenarnya. Tapi pukul 7 tu saya bangun nak bersenam. Saya pun pergi bersenam tu, tiba-tiba supermate saya, Irman call saya. Oi, dah bangun belum? Saya cakap, oi dah bangun lama. Dia cakap, okey buka meeting sekarang. Masa tu saya peluh semua, saya dengan singlet lagi. Tapi terpaksa juga buka video lagi kan. So saya buka video. Lepas tu Dr. Ilmi macam, dia cakap saya inspiration dia sebab dia cakap pagi-pagi saya pergi ais kan. Dr. Helmi Mak Said ke? Dr. Helmi ajar CPC? Ya. Oh, dia macam mana dia ada discussion dengan you all, betul? Dia ada discussion dengan kita untuk about charge lah Doktor, about charge CPC kan. Tapi pagi tu saya lupa ada meeting tu pukul 8. Saya bangun awal tapi saya pergi bersenam. So bila pukul 8 tu saya tengah peluh teruk dari atas sampai bawah peluh. Tapi terpaksa buka juga. Dah habis lah ni.
So boleh bayangkan jugalah kan, sebab Ruben muncul dalam kelas CP saya hari tu dengan jambang penuh apa semua. Boleh bayangkanlah juga dia punya keadaan tu macam mana kan. Okay, tapi Dr. Helmi okey lah, dia cool lah. Okey, dia Selalu okey je. cool. Dia faham. Okay, alright. Apa ni siapa lagi? Ada cerita lain? Saya nak share. Share. Okey, ramai. Najam Muzaffar bukan dulu. Najam bukan cerita hantu kali ni. Taklah. Hantu kita simpan tepi. Kat kursi standby radio tadi baca Quran. Cerita ni pengalaman ni waktu kuliah Thought dengan Profesor Madya Dr. Tengku Nur Azira. Waktu tu Prof pun mengajar lah macam biasa. Tiba-tiba Prof cakap dia tak dapat kontrol slide dalam Microsoft Teams tu. Cari siapalah yang ambil kontrol slide tu. Rupanya adalah seorang tu. Dia cakap dekat komen, maaf Prof, saya kontrol. Kenapa tu kontrol? Kucing terlompat atas laptop. Dia macam sampai sekarang kalau kita jumpa dia, kita akan cakap akan ingatkan balik peristiwa kucing tu lah lompat atas laptop dia. Macam kelas apa? Kelas Thought, doktor. Oh, kelas Thought. Okay. So maknanya kucing tu lompat atas dia punya keyboard, lepas tu menyebabkan dia terambil kontrol tu. Terkontrol. Pandai pula kucing tu. Hebat kucing tu. Kucing nak belajar. Dia nak sabotage. Kucing ilmiah kan. Tapi saya jarang pakai Microsoft Teams untuk kelas tau. So maknanya kalau Microsoft Teams ni dia bila ada orang lain ambil kontrol kita tak boleh ambil balik ke macam mana? Boleh macam mana? Boleh ambil kontrol balik. Boleh. Boleh ambil kontrol balik. Dia boleh tapi dia punya slide dia akan lari. Sebab kalau saya kontrol, lecturer mungkin dalam slide 32, tapi saya tekan back, lepas tu slide tu akan lari ke slide 20 pula. So dia akan shuffle. Dia macam tu. Dia takkan ikut lecturer punya slide. Oh, okey. Lepas tu maknanya orang lain semua akan nampak yang perampas tu punya Yes. Akan nampak. Alasan kucing lompat tu lah tak boleh benar. Ya ke? Boleh percaya ke alasan kucing lompat tu? Tak tahu sesuatu yang lain kan? Reka cerita yang Muzaffar. Lepas tu Dandan tweet gambar kucing kan. Okey, tadi siapa lagi ada cerita lain? Wawa. Najwa ada Wawa. Masa ni kelas Prof Nazura tak silap untuk remedy hari Jumaat. Tapi masa tu first class masa intended untuk buat macam sharing session je lah. Masa tu Prof Nazura pun masih macam tak biasa tahu dengan Microsoft Teams. So dia terbuat macam 2 session macam tu. First session tu dah abandon lah. Masa first session tu cancel. Tapi kan kalau Microsoft Teams, kalau ada member yang tak drop, dia punya tu akan sentiasa berjalan tau. Macam Zoom. Betul. So kiranya dia akan jalan concurrently tau, yang first dengan kedua. Tapi semua orang beratur-atur orang dah masuk yang kedua. Tapi yang first ni bukan kisah saya, tapi saya sebagai roommate-nya Tahu siapa dah. perasaan malu. Cuba Haziq lah satu lagi kan. Jadi masa tu kelas tu dalam 2 jam dekat 3 jam jugalah. Semua orang kat sini kan dah 2 jam kan, tapi Haziq seorang je dalam tu seorang 2 jam. Bila tanya kan, takkanlah dia tak pelik seorang-seorang. Rupanya dia cuma tekan and then tak tahu macam mana dia pun tidur. Kantai tidur. Awak pecah rahsia Haziq ni, dia tahu tak ni? Dia menonton kan? Habislah. Sebab masa tu semua orang tanya, siapa tu macam Haziq cakap, kenapa macam ada lagi seorang kat situ tertinggal, tolong panggil macam. Jadi tertangguh sekejap lah kan. Dalam proses memanggil dia tu, dia pun tidur. Badan dah ada seorang je kat situ. Lepas tu dia cakap macam ni, mana ada? Dia macam confident lah. Dia kata, mana ada dia dah masuk kat situ awal. Tapi kalau dah masuk kat situ awal, supposedly peka lah kan dengan yang Prof Nazura dah tukar another session. Dia sedap je kat situ, doktor tidur. Saya rasa motif Wawa datang live ni nak cakap pasal banjir ni, nak pecah rahsia dia kan. Haziq senang tengok ni Wawa. Haziq senang tengok. Wawa biasalah, dia saya nak ngorak Haziq tu yang dia cakap tu. Kali ni live ni. Ni menarik lah ni. Auzubillah.
Wah, terus Tak bincang ada. ya. Untuk pengetahuan Muzaffar dan Kushi, sebenarnya kalau dalam kelas saya memang apa ni, Najwa dan Haziq ni drama Hindustan yang selalu saya sebut lah. Sebenarnya kan. Faham. Tengok muka, Benda baik kita doa sama-sama lah doktor Tengok muka kan. dia, tengok muka dia. Saya tak tahu Oh, kenapa blushing? Weh, saya rasa boyfriend dia tengok live ni. Lama. Boyfriend ni sedang tengok live. Hari tu Kuhan lah yang pacaran. Korang tersasar lah cerita ni. Minta maaf. Okay, lagi siapa? Kushi, Ivan, ada Saya. apa-apa nak kongsi? Kushi dulu. Saya cerita. Saya ada lebih kurang 2 lah cerita akal lah. Okay, masa tu tengah kelas PIL Dr. Hanif. And then kita kan 1 bulan kelas sewaktu bulan puasa kan. And waktu tu memang sangat diuji lah semua orang kan waktu kelas dengan dahaga semua benda je. Tiba-tiba waktu tengah kelas ada classmate saya terbuka mikrofon. Dia kata, keluarkan cheese tu. Lepas tu semua orang, sudah. Kantoi semua sebab semua orang bulan puasa kan semua nak jadi chef. Semua nak masak ni, nak try menu ni, try menu tu. Rupanya yang suruh keluarkan cheese daripada peti sejuk tu adalah kelas rap kita orang. So kantoi lah kelas rap kita orang yang sangat sebenarnya pandai memasak. So macam dengar lah dia suruh keluarkan cheese waktu tengah kelas. Dia tengah berfikir, tengah tengok live doktor tengah mengajar, dia fikir nak masak apa lah lepas ni untuk berbuka. Masa tu kelas tu pukul berapa, Kushi? Masa tu tengah hari doktor. Ini mencurigakan. Macam terlalu Awas awal. dengar je nak fikir Waktu pasal terbaik. masak tu. Waktu puncak untuk lapar. Kita husnuzon je lah. Husnuzon kan. Apa ni Najwa terkeluar Saya rasa internet problem pun tu. Okay, Ivan? Okay, since semua cakap dengan dalam classroom punya kan, I cakap tentang satu assignment. Ruben tahu kan kita assignment buat dalam kelas, tutorial present dalam kelas. But sekarang kita tak boleh present kelas, so kita perlu record video. Tu yang masalah yang besar sangat. Normally kita akan present class tutorial like 5 minit, 10 minutes, then we can done our tutorial, present in front of lecturer. But now, kita perlu present in a video form. So kita akan record video. So ini masalah saya tak tahu ada kawan-kawan sekalian ke atau junior-junior ke face masalah macam tu. Kita, personally, I record video berpuluh-puluh kali. Like, angle ni tak betul, script salah, cakap salah. So, semua sangat funny. I mean, we just record like 5 to 10 minutes video, but it took us around 4 to 5 hours or even 1 or 2 days to record. So, ini masalah sangat-sangat besar untuk kita untuk dalam COVID. Setuju. Kita memang nak live presentation in front of doctor, we can answer and ask question. But now we cannot. So record video ni memang satu challenge yang sangat besar untuk kita. Saya rasa soalan Ivan tu penting dan sebenarnya membawa saya kepada soalan saya yang seterusnya. Tadi kita cakap pasal kelakar-kelakar. Sekarang ni kita nak go into something a bit real sikit. So apa kesusahan yang you hadapi sebagai pelajar semasa menjalani teaching and learning dalam musim PKP ni? Siapa boleh kongsi cerita? Okay, doktor. Bagi saya rasa the main thing yang susah sekarang bagi saya is like masa kelas. Let's say kalau kita ada apa-apa soalan, kita boleh terus tanya dan kita akan dapat respons tu terus masuk. Tapi sekarang bila kita buat online learning, macam lecturer akan mutekan kita semua, dan bila kita cakap, lepas tu lecturer cakap, lepas tu lecturer pula confused siapa pula yang cakap. So like this kind of issues, like saya rasa it's a bit harder to ask questions and get the answers, you know. Technical problem. Okay. One thing that saya rasa macam sangat susah. Benda tu macam melambatkan proses kelas. Lepas tu macam kacau sikit lah you nak faham apa semua kan. Okay. Lagi selain daripada tu apa lagi masalah you all kalau ni? Itu kalau internet kelas tak stable. Internet tak stable. Connection memang masalah doktor. Sebab kadang-kadang lecturer tu sendiri punya connection tak bagus. So the whole class couldn't get the lecture. So macam kita orang kena ask the lecturer politely, Prof boleh tak ulang balik sebab kita orang tak dengar putus-putus. So kesian juga lecturer kena ulang balik kan. Tapi kalau kita tak cakap nanti kita juga yang tak dapat kan. Itulah cabaran dari segi connection sambungan internet tu.
Dia kalau tanya saya lah, cabaran paling utama kalau kita bincangkan cabaran paling utama sekali ialah internet tu nombor satu. Betul. Sebab kalau ada laptop sekalipun tak ada internet, dia still tak boleh berfungsi dengan baik sebenarnya. Yes. Sebab satu lagi sifat internet bagi saya, saya sambung kan. Sifat internet dia kadang-kadang dia luar jangka. Itu cabaran untuk pelajar dan juga mungkin pensyarah lah. Sebab kadang-kadang macam saya, katalah kelas pukul 8, kalau baca laptop saya nak buka Microsoft Teams tu dia akan ambil masa sikit dalam beberapa minit. So saya akan standby dalam 15 minit awal. So saya 7.45 tu saya dah buka laptop, saya dah on dan tinggal enter je. Tapi bila nak masuk pukul 8, time tu lah internet nak problem, time tu lah dia nak betul. Saya tak tahulah saya sendiri yang menghadapi ataupun mungkin kawan-kawan lain juga menghadapi. Kalau kadang-kadang lecturer panggil student, time lecturer panggil nama kita tu lah, time tu lah dia nak hang. Selalu saya kena betul. Dia macam benda hidup pula, kita tak boleh bagi tahu dia kita nak guna dia kan. Time tu lah dia nak mengarut kan. Macam kita punya webinar yang hari tu nak buat webinar kemasukan tu, yang pertama tu saya dengan Prof Nazura, Prof Dekan kan, dengan pegawai daripada PKP, kita dah buat rehearsal sehari sebelum tu semua smooth. Tiba-tiba hari nak buat tu lah kita buat terputus sampai 3 kali terputus. So internet is the problem. Ivan nak cakap something, Ivan? Like personally macam during my presentation for Dr. Rama punya evidence tutorial, like for the whole session I've been listening to my friend's presentation. I was okay, internet line stable je, but sampai turn Ivan, then suddenly internet putus, like cannot connect immediately. So macam Ivan macam feel sorry for my friends and also Dr. Rama, like waiting me, like let me in again to the Microsoft team and gonna present slowly, like step by step, and the internet is lagging. But before that it's okay. So internet is a thing that we cannot control. Macam kita tak tahu dia tak stable bila dia akan okay. Lepas tu saya nak tambah, doktor, boleh ke? Sila. Selain aside from internet connection punya problem during online classes, benda yang saya encounter adalah macam mana kita nak keep focus dari kelas from first until the end of the class. Sebab kita static pandang kat kita punya laptop ataupun kita punya handphone, tablet, focus took a very long time to focus on that thing. So kita akan tend to macam pening ataupun lenguh sebab kita duduk terlalu lama tak jaga posture badan semua ni kan. But then saya ada beberapa tips lah boleh kongsi nanti dekat soalan doktor yang nanti untuk kita try selalu fokus waktu dalam kelas. Saya tengok dekat komen ni, kebetulan ni Haziq ada ni, dia cakap baiklah Ben, malam-malam pakai blazer. Dekat Ruben lah tu. Lepas tu ada komen daripada ada komen daripada Haikal, dia kata ada Wawa. Itu dia. Janganlah sebut. Kita nak buat sesi lain ke lepas ni? Boleh juga. Okay, so macam bila macam you menghadapi kesusahan macam tu lah, selalunya ada tak kawan-kawan lain yang, atau saya assume yang dalam grup ni semuanya macam gigih lah kan. So ada tak kawan-kawan lain yang macam dia terus give up, macam tak nak lah, tak payah datang kelas lah, biar je lah terputus. Ada tak yang macam tu? Kamu ke? Kamu macam tu ke? Ada doktor saya rasa ada setengah tu yang akan macam Wawa cakap tadi, yang tekan masuk lepas tu tidur. Macam sebab bagi dia orang tak kondusif, tak produktif macam for them, you know. And diorang pun rasa mungkin boleh buat boleh tengok balik recording kan. It's a bit difficult lah, macam Kushi kata tadi tu kan. First in terms of focus, first kali yang untuk I think online classes, you memang perlu very disiplin yang tinggi tau, sebab tak ada orang yang nak monitor. Kalau macam dalam kelas kan, sometimes pengampun je lecturer dah tegur macam tu, dia tak fokus terus lecturer panggil. Dia macam dalam kelas, first disiplin. So macam you kena ada very strong self-discipline. Dan yang kedua pasal internet connection pula. Bila macam internet connection dah buat, kita punya internet connection ataupun pengajar punya internet connection, itu yang
try to be disciplined tu already quite difficult enough. And then yang kedua, bila dah ada masalah internet connection tu, you terus mood nak belajar terus macam tak suka lah belajar macam ni, nak dalam kelas macam tu. So it kind of you rasa demotivated. At least sebab saya sendiri pun saya kadang-kadang rasa demotivated jugalah macam bila kita dah excited nak pergi kelas ke apa semua kan. Betul. Itu saya setuju. Pula jadi Yes. Nak jumpa kawan-kawan. Yes. Itu paling semua Satu lah itu tak boleh nak. Dan also doktor, kalau boleh saya sambung. Ya, sila-sila. Another thing is like macam seperti saya tahu lah, maybe ada orang lain macam saya yang tak selalu balik rumah. Macam dalam setahun tu saya hanya balik masa ada sem break je ataupun cuti panjang. Itu je saya balik. So like for me, I feel very comfortable untuk belajar dalam faculty, untuk buat kerja dalam BLG and pergi kuliah physical and this kind of thing. So bila tiba-tiba tu bila datang balik rumah, macam the environment is like different and dia tiba-tiba rasa macam tak selesa. Macam tak ada mood pula. Macam too comfort. Dia macam rumah satu tempat yang kita boleh tidur, makan semua. So dia macam too comfort for us to have a conducive learning environment. Betul. Macam kita dalam kelas kita fokus. Kita memang duduk dalam kelas physically. But kalau kat rumah, kita memang kat bedroom kita. So katil akan sebelah kita, bed sebelah kita, banyak makanan, semua. Then akan affect kita punya study. Akan distract kita punya fokus. Rasa nak mengunyah je doktor. Saya kalau lagi teruskan Muzaffar. Satu lagi doktor cakap bila Ruben cakap pasal keadaan situasi pembelajaran dekat rumah kan. Mungkin pada kita yang kita ada keadaan yang selesa, mungkin ada aircon dan sebagainya, pokok pakaian selesa, tapi disebabkan suasana je kita tak berapa familiar. Itu boleh dikatakan kita agak bertuah sebenarnya jika kita nak bandingkan dengan adalah rakan-rakan kita yang mungkin situasi masalah di rumah sendiri mungkin ada masalah peribadi dan tu sebenarnya melibatkan emosi sebenarnya kan doktor. Jadi itu satu benda yang cabaran besar yang mungkin kita tak boleh nak cater secara menyeluruh. Kita tak faham, kita tak tahu mungkin apa masalah yang mereka kan? ada kawan-kawan macam tu. Betul. Ada juga student yang daripada dia duduk dengan satu family yang besar. So macam adik dia kongsi satu bilik dengan dia. So a bit difficult ataupun kurang selesa lah untuk dia buat online class waktu dah dekat rumah. Sebab kita melihat perbezaan. Betul. Saya pun teringat ada certain di antara saya pun teringat kadang-kadang dalam kelas saya pun memang sebab kalau you all dalam kelas saya tahulah saya tak pakai Microsoft Teams, saya pakai Zoom dan saya akan minta semua orang on camera kan. Bila kamera semua saya nampak lah ada di antara you yang jaga anak saudara lah, nak saudara datang sambil tengah belajar, nampak lah you dalam kamera tu kan. Kalau you all dalam kelas selalu saya tegur kan, cantik langsir rumah dia, cantik dia punya cadar nampak dia semua kat belakang kan. So saya faham lah, betul lah masalah tu. Tapi kalau macam masalah-masalah ni, soalan saya seterusnya adalah apa yang you buat untuk memberi semangat, atau siapa yang memberi semangat, atau apa yang memberi semangat untuk you tetap terus belajar? Sebab you takut nanti nak kena exam ke, atau sebab ada sebab lain ke? To me lah, sebagai seorang pelajar final sem ni, saya cuma fikir the final sem kan buatlah yang terbaik. Yang itulah yang saya fikir. Bila lagi kan ada chance. Baiknya. I mean like that's what my firmmate cakap lah. Macam Cik Ayi kata kan. So like this is our final sem. Whatever the circumstances is that just give your best lah. Sebab kita nak patah balik masa pun tak boleh. Nak masa macam nak kata sem depan boleh belajar pun dah tak ada sem depan dah. Sebab this is our final sem. So just teruskan je lah walaupun sedih. Benda situation macam tak ada kawan-kawan bersama kita dalam campus FUU. But I think we have to push ourselves because since kita dah final sem, so have to graduate dan dapatkan CJ tu. You batch COVID yang final semester you macam ni lah ya. Belajar daripada rumah. Agak sedih. Rindu BLG. Jangan doktor ada orang nangis nanti. Our batch dah macam-macam tau program nak buat ni untuk final sem kan. Dan suddenly macam tu jadi tak jadi, ni jadi tak jadi. So macam bila nak buat tak tahulah, graduation pun tak tahu bila. So macam sedih.
Tapi sebagai junior pun tumpang sedih lah sebenarnya. Sebab saya sendiri macam kalau lah aku dekat tempat dia orang kan, aku pun insya-Allah sedih macam macam tu. Okay, kita selang-selikan. Siapa nak cakap tu? Cakap dulu. Saya doktor. I mean like kalau bagi saya personally, because sebab kita dah final sem, lepas ni kita nak cari kerja semua. So at this point of time, saya rasa macam I have to like get in as much knowledge as I can, be as prepared as I can. Sebab bukan sebab knowledge je doktor. Sebab lagi satu sekarang ni time recession. So the competition is very tight. Yeah, very very tight. And if you it's all going to depend on how much you know and how you're going to present yourself. So these are the factors, doctor, that's like driving me right now. Yeah. Okay, kita akan sambung lagi perbincangan, tapi sekarang kita selang-selikan sikit sebab dah masuk cerita sedih tadi kan. So kita selang-selikan sikit dengan satu aktiviti tau. Okay, ni aktiviti ni you kena ada satu kertas A4. Okay. Aktiviti ni segmen ni nama dia tetamu misteri. Okay, so kita ada 3 orang tetamu misteri. Okay. You all kena teka siapa tetamu misteri ni berdasarkan clue yang bukan saya berikan ni, dia yang berikan sendiri clue ni untuk saya bacakan. Okay. Okay, so untuk yang pertama tetamu misteri yang pertama, Mr. First Mystery Guest, get ready tau. Saya cakap ni, I think you tengah tonton sekarang kan. Okay. Dia sedang berada dalam bilik menunggu sebelum masuk ke studio gitu. Ada waiting room. So tulis nama dia dekat atas kertas, dan tunjukkan di hadapan kamera sebelum saya jemput dia masuk ke dalam studio Alright. So clue-nya, saya nak bacakan clue lah ni. Clue-nya ada 3 dan dia bagi kepada saya, dia kata clue-nya yang pertama dia cakap tegas. Orangnya tegas, dia kata Okay. Yang kedua dia kata bercermin mata. Bercermin mata. Okay. Yang ketiga dia cakap dia punya clue dia adalah Rules of Court 2012. Macam jangan cakap. Tulis. Apa siapa yang you rasa? Jangan bagi tahu orang lain. Cuba kita ke. Siapa? Okay. Ivan dah tunjuk jawapan. Saya tak ada. Jawapan saya, can you speak? Saya kelakar tengok jawapan jawapan Muzaffar. Okay. Lagi. Okay. Saya jemput tetamu ni untuk masuk untuk reveal. Ready? Okay. Ready. Ready. Okay, kita tunggu. Siapakah? Lecturer ke? Enggi, betul. Saya betul. Yelah, I rasa orang yang final year dia dikenal lah ni kan. Sekejap Macam mana you boleh tahu ni? Macam mana you boleh tahu itu adalah Enggi? Rules of Court. Dia ada nama dia doktor sini. Okay. Enggi, you boleh dengar kita cakap ke? Halo. Nampak orangnya. Halo rakan-rakan. Hai. Full set ya. Perasan tak dia pakai baju kot semua. Mentang-mentang lah kan pendaftar Tegas macam nak buat submission doktor, tinggal pakai tie je tu. Tak. Sebab tadi I bagi buat itu video NDR. Video yang video submission kita cakap tu. Okay. Enggi, sorry kita terpaksa say goodbye sebab kita nak pergi kepada tetamu yang seterusnya. Thank you so much Enggi. Thank you. Bye. Pakai macam tu dah doktor. Bye. Bye. Okay, tetamu yang kedua. Tetamu yang kedua ni saya bacakan Ini pun dia yang bagi. Okay, tetamu yang kedua, Mr. Mystery number 2 atau Madam Mystery number 2, get ready Okay. Dia punya yang dia bagi, dia cakap warna kegemaran saya adalah biru. Okay. Kedua, saya pernah bersekolah di sekolah agama.
Lepas tu yang ketiga, saya student paling handsome dalam batch 32. Wow. Ini Oh. Saya tahu siapa. Ini guessing saya. Syawal. Suka Syawal. Okey, lagi orang lain paling handsome ah. tak Susah nampak lah. Arifuddin, Muzaffar cakap. Okey, Ivan. Pudin, okey. Sushi, Awal. Syawal. Okey, Najwa? Eka ke Najwa? Pudin, okey. Kita tengok betul ke tak betul tekaan you Macam pudin je. Tengok betul ke tak betul. Lah paling handsome. Nervous Percayalah ah. saya pelajar. Ambil. Comel lah, Abel. Saya betul-betul tak expect. Tak expect langsung. Kita orang terus boleh tengok Syawal. Okey, Najwa. Baik tak korang, diskriminasi. Lah boy, baik. Abel, dia tak ada seorang pun teka awak, Abel. Siapa yang cakap Syawal tadi? Bukan kushi. Sabar. Rupa pun cakap Syawal juga. Tak nak ngaku Tapi lebih kurang je muka Syawal kan. Bukan Syawal sama dengan Abe je. Kalau saya kat spek tu confused tau. Mana satu Abe, mana satu Syawal. Wah, lebih kurang ya Muzaffar. Okey. Nampak nak buku final dia. Abel kat Kelantan ke tu, Abel? Saya kat Kelantan, kat rumah saya. Kecek. Hoyak Kelantan. Rindu lah. Saya rumah lagi. Saya duduk rumah. Duduk rumah. Makan belum, Abel? Tak lagi. Jangan Abel. Sebab tunggu live ni. Okey Abel, kita terpaksa cakap say goodbye to Abel sebab tetamu ketiga sedang menunggu. Thank you so much Abel. Bye. Okey, untuk tetamu yang terakhir pada malam ni, tetamu yang ketiga, dia bukanlah seorang pelajar. Okey. So dia punya clue dia adalah pertama sekali, dia ni berkulit cerah. Okey. Yang kedua, dia ni paling handsome lah di kalangan bukan pelajar di fakulti. Wow. Push. Okey. Paling handsome lah. Okey, lepas tu yang ketiga, dia ni seorang yang sangat baik hati. Abang librarian. Tak ingat nama. Tu Wawa kau mengurat abang, kau ni memang tengok abang Adri tu kan. Abang librarian tu selalu bagi buku banyak. Patutnya 5 limit boleh pinjam banyak tau kalau dengan dia baik. Kenapa tak tahu? Kantoi lah Abang librarian. Saya bagi satu lagi clue lah. Dia ni adalah seorang pensyarah. Pensyarah. Apa Okey, cuba try. Saya rasa yang kalau handsome baik hati tu Dr. Mizan je rasanya. Ampun! Muzaffar. Kau dia okey dah Muzaffar. Tips naik 4 year. CP okey. Confirm Muzaffar tahun 2 tapi dah confirm CP dia. Sama Dr. JD. Siapa orangnya? Dr. JD. Dr. Azam. Okey, Dr. JD. Lagi cadangan lain? Rasa macam seorang lelaki. Prof Syam, okey. Najwa? Saya tengah fikir nama lecturer. Saya tukar Doktor, saya tukar. Tukar pula, Dr. Helmi, okey. I macam nak tukar Dr. Helmi je lah. Mana boleh main tukar-tukar ni? Macam kemungkinan besar Dr. Helmi. Ini macam okey, Najwa last, tunggu Najwa. Tetamu misteri tu tunggu untuk masuk ke studio. Dr. Helmi juga. Amboi, ramai peminat Dr. Helmi ni. Okey. Revealkan orangnya siapa? Macam ni kalau kita salah teka, saya akan marah. Takut. Misteri. Misteri. Oh, it's
Oh, Sir Hizri. Hi, sir. Sir Hizri geram je. Sir, I was going to guess you, sir. Ini sir. Sir, how are you? Jawapan salah. Diorang tak tegur you pun, Hizri. I rasa you kena bagi makanan rendah sikit kat diorang ni. Bagi C+ cukup lah kot rasanya. Kumpulan advocacy tak ada Lama tak jumpa Asal? Masih di kampung lagi. Masih di kampung. Apa yang kat leher tu? Hiasan ke? Oh, ni anak I ni. I rembat my daughter ni. Oh, neck pillow. Okay, so Cik Hizri, thank you so much for joining us. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye. Korang teka salah. Habis lah kau punya apa tak ada mata. Takut rasa. Senyap semua terus. Tak expect, memang tak expect. Tapi yang paling tak expect tu misteri nombor 2, doktor. Betul. Yang paling handsome tu. Dia yang bagi clue tu tau. Okay, kembali kepada kita punya persoalan tadi lah. I rasa maybe kalau sekarang kita boleh bincang tips sikit kot. Kalau macam tu, mungkin you all boleh kongsi tips dengan kawan-kawan yang tengah menonton kan. Okay, apa tips untuk persediaan ke kelas? Okay. Siapa? Okay, but like personally bagi saya, persediaan saya kelas, saya akan selalu ada satu kertas lah. Sebab saya, I feel like bila kelas melalui online ni, it's not so much about the slides anymore. Sebab slide tu, lecturer boleh tukar bila-bila je dan kita tak ada control over it. Dan kita tak ada masa pun sometimes nak baca semua benda. So it's more on what the lecturer is saying. So bagi saya, bila saya buat nota tu, saya akan catat apa yang lecturer cakapkan lah. Macam tu. So, I feel like that is one way to overcome these problems. Yeah. Lagi, okay, maksudnya fokuskan kepada apa yang pensyarah nak cakap. Adakah maksudnya Ruben ada mencatat nota ke ketika Yes, doktor. Okay, lagi ada siapa-siapa nak share tips yang lain? Saya. Macam to me kan, because I believe that some students, diorang rasa sebab kan kat rumah kan. So just macam, kata boleh buka laptop, okay that's it, you attend the class. Tapi macam to me, it's not that effective sebab seolah-olah jadikan merasa macam vibes belajar tu tak ada. So I think kan you should, macam mana rutin yang kita buat semasa before nak pergi kelas, macam tu lah you should practice it semasa kat rumah. Macam bangun awal pagi, mandi, siap-siap, pakai baju kemas-kemas, baru start buka laptop and baru start your day dengan kelas. Sebab kalau macam ada some students bangun tidur tak mandi, tak brush your teeth apa semua, terus belajar kan, itu macam entahlah, dia akan rasa to me lah, sebab saya pernah juga buat macam tu kan, bangun lambat kan, tapi dia akan buatkan seolah-olah macam you are not ready for the class, lepas tu akan anggap benda ni macam tak serius macam tu. So macam apa saya kata tadi, sepatutnya apa yang kita buat kat universiti tu, preparation kita nak buat kat universiti, kita mandi, kita siap cantik-cantik apa semua, itulah yang kita patut buat juga. I rasa kalau I boleh tambah, I rasa what is the best thing to prepare for class is whenever you have question, copy it down first. Kerana you akan lupa. Kerana dalam kelas kita boleh tanya macam on the way class sedang going on, but during online class lecturer akan mute kita punya microphone. So dan juga tak baik kita macam intersect during the lecturer is teaching us. So I rasa kita mesti tulis apa yang kita tak faham. Dan jika ada soalan, kita mesti tanya. Kerana kalau tak tanya, kita akan lost ke atau akan lupa what are we facing, the problems ke atau soalan yang kita perlu tanya. Okay. Betul, saya setuju dengan Ivan. Aside from that, kita pun kena prepare awal. Contoh kelas pukul 8. So bangun awal 7.30 ke, buka laptop siap-siap. Sebab memang akan ambil masa untuk set up laptop kan, nak buka Microsoft Teams, nak buka Zoom dan sebagainya. And then saya pun selalu practice letak air masak dekat sebelah kita punya laptop. So within time kalau kita rasa macam dehydrated ke, just take water and minum macam tu. So kita tak akan easily drain sewaktu ke kelas. Apa beza bila you duduk dekat dalam kelas kat dalam dewan kuliah dengan duduk kat depan laptop? Ada beza tak dari segi perasaan, dari segi badan, macam mana? Ada. Banyak beza. Banyak beza. It's kalau not, macam it's not interactive anymore. It's not it's not two way anymore, you know, doktor.
Sebab mostly saya rasa it's only one way for like 90% of the class. And towards the end 10% itu je kita boleh cakap dengan lecturer. Dan itu pun lecturer confused siapa tanya soalan apa, like this kind of things. So banyaklah doktor beza sebenarnya. Dia macam tak boleh ada suara level and then the level untuk kita memahami apa lecturer ajar tu pun is another level, bukan macam dalam kelas lah. Kita macam kena betul-betul dengar apa lecturer cakap and kita tengok slide at the same time. Dia memang different lah, totally different dalam seperti physical class. Apa maksud Kushi different level? Maksudnya apa tu? Different cara untuk kita faham apa lecturer ajar. Sebab kalau macam dalam physical class kita nampak lecturer tulis diri lukis, all the visual. But then kalau macam dalam online class lecturer jarang lah buat macam tu. Mostly dia akan terangkan atau kalau macam kita suruh minta lecturer terang balik, lecturer akan terangkan balik macam tu je. Tapi saya pun rasa macam simpati juga dengan pelajar. You all macam dari segi macam saya sebagai guru, saya sangat pentingkan nak tengok mata pelajar. Maksudnya eye contact tu kena ada. Kalau tak ada contact saya rasa tak puas mengajar. Jadi macam you all sebagai pelajar ada rasa yang sama ke bila tak nampak guru? Betul doktor. Betul doktor. Sebab slide kan kita nampak macam kan lecturer akan share slide and then kita dengar suara je apa semua kan. Kita nampak screen je. Facial reaction tu tak ada. Contohnya macam drama macam, lah. Kalau mengajar dia akan dia punya facial expression tu terus kita orang lekat tau dalam kepala semua. Okay ini. Tapi macam dia dah mengajar apa semua tapi sebab kita nampak slides kan. Jadi dia punya usual feeling yang kita dapat dalam kelas tu dengan secara online kurang sikit ada. Tapi macam semua orang akan fikir biasa kalau dengan kelas Dr. Rahmat dalam buka kuliah macam biasa macam tu. Macam kemeriahan tu tak terasa tau doktor. Ya, the emotion, the expression mereka semua tu. Dan macam lecturer sedang beremosi dan bagi joke kepada kita semua kan. Dan kita gelak seorang je. We cannot laugh as whole. Dalam kelas kita boleh macam gelak bersama-sama dan it's very meriah. Kita pun kesian dengan lecturer macam okey tadi faham macam tak? Buat lawak seorang-seorang ketawa sendiri macam tapi yang tu memang sangat-sangat kadang-kadang awkward tau. Kadang I buat lawak dalam kelas, lepas tu semua orang mute. Aku rasa macam bodoh kan. Kita tak sempat je nak onkan mikrofon segelak ramai-ramai, faham tak? Kita orang cakap kelakar lah tapi macam tak sempat lah kan serentak nak on mikrofon semua. Betul. Okay, jadi you teruskan. Sorry doktor nak tambah kalau macam preparation tadi kan. Saya rasa for me set the mood tu penting lah, menyediakan mood tu sendiri kan, macam bangun pagi minum Milo dulu. Macam saya pernah salam mak dulu sebelum ke kelas online. Alhamdulillah. Bakal menantu ni, siapa nak ambil jadi menantu? Ini baru next level doktor, ini baru next level. Ni my level kan. So for me lepas dah set up tempat space belajar tu dari segi preparation untuk kelas tu sendiri kan, macam kita semua tahu yang to be honest lah, saya sendiri mengakui bahawa memang takkan dapat 100% apa yang pensyarah ajar. Memang tak ada jaminan 100% apa yang pensyarah ajar tu kita akan dapat. Mungkin adalah dalam 70 ke 80, 90% kan. Dan untuk persediaan ke kelas tu saya suka bawa sekali dengan proforma nak tunjuk juga kan. So sambil tu kita boleh cross check point-point sebenarnya. Kalau saya check dulu point-point apa yang ada macam case ke, ada case yang tak mention dalam proforma yang lecturer mention, kita top up and then lepas habis kelas tu tutup laptop, makan dulu ke apa semua, cari specific time untuk kita sendiri ada mood untuk belajar, baru selak balik, try kena belajar sendirilah. Sebab dia memang online learning ni memerlukan satu attitude yang disiplin dan disiplin sangat tinggi lah. Betul, saya setuju. Dia tak nak, dia memang kena diri sendiri push jugalah. Tapi kita tak menafikan juga ada faktor-faktor kekangan lain macam teknologi lah, internet dan sebagainya, kita tak boleh tolak lah. Itu je lah pandang saya, doktor. Betul, tapi saya rasa apa yang Najwa cakap tu saya suka, yang tadi dengan sambung pula dengan Muzaffar tadi tu, yang set the mood tu.
Sebab saya pun bila nak buat kelas online, walaupun saya tahu pelajar tak nampak saya sepenuhnya, tapi saya akan pakai full attire untuk ke kelas macam kalau saya ada kelas biasa. Dia macam memberikan saya semangat lah untuk nak mengajar. Sebenarnya untuk pengetahuan you all, pensyarah pun sebenarnya mengalami masalah yang macam ni juga, masalah semangat ni juga. Macam mana nak ni kan, macam saya pun walaupun dah biasa guna online learning, tapi saya tak guna full. Saya masih juga percaya kepada konsep bersemuka tu bila diperlukan kan. Jadi macam bila saya mengajar secara full online tu, tambahan pula dengan batch Najwa, Ruben dengan Ivan ni semua, saya buat tinjauan sebelum semester bermula dan saya dapati pelajar saya semester ni adalah kinesthetic learner dan visual learner 90%. Kalau dekat dalam kelas bersemuka macam-macam aktiviti interaktif saya akan buat supaya dia boleh belajar secara lebih efektif. Bila dibuat dalam keadaan yang online, ya Allah, nak pecah kepala aku perah macam mana nak kasih benda ni boleh interaktif juga tapi still dia tak sama. Saya faham apa yang dia kata tu. Okey, mungkin kalau satu tips lagi, macam mana dari segi tips mengambil nota? You all ambil nota ke tak kalau kelas tengah berjalan? Yes, kalau saya ambil. Yeah. Tapi as I said doktor tadi, yang saya lebih ambil apa yang dicakapkan oleh lecturer tu. Not based on saya. So it's more like speed notes lah doktor. Tulis as fast as you can lah. Macam tu je. Kerana masa memang tak cukup nak ambil semua nota yang dalam slide ke atau apa yang doktor sekarang cakap. So what we can do is I think we can get the main point and the gist of the lecture. Sebenarnya waktu kelas online tu kita mampu tangkap poin-poin je sebenarnya. Jadi poin-poin itulah yang kita kena ada tindakan susulan untuk penuhkan selepas kelas tu sebenarnya. So macam terus-teruskan tengok balik recording, so boleh lengkapkan so macam kalau saya akan tengok balik recording untuk lengkapkan notes yang saya buat waktu lecture. Ada tak kawan-kawan you yang tak payahlah ambil nota, sekarang ada recording dah, so tengok je recording tu nanti, ada tak macam tu? Mesti ada doktor. Ada. Adalah. Okay. Kita dah cakap benda ni dah macam jadi serius dan macam sedih sikit bunyi kat sini kan. So kita buat satu lagi aktiviti. Aktiviti ni you kena tulis dekat atas kertas sama ada you setuju ataupun tak setuju soalan yang saya tanya ni Okay. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama, segmen ni nama dia adalah setuju atau tidak setuju. Okay. Saya nak buat cross examination ni. You all semua student law kan? I will cross examine. So Syaram. So ni bukan peguam yang tanya ni, hakim tanya terus. So jawapan adalah ready ya kat atau kursi. tidak sahaja. Ya atau tidak sahaja. Okay, setuju atau tidak. Okay, sekarang ni soalan yang pertama. Soalan yang pertama, anda semua belajar kerana anda cintakan ilmu. Setuju ataupun tidak? Setuju. 100%. Nasib baik keluar. Setuju. Okey. Terima kasih. Okey. Daripada dia macam cross examination lah, dia ada turutan soalan Okey. Berdasarkan jawapan yang tadi diberikan tadi, soalan saya seterusnya Encik dan Puan. Bila anda belajar kerana anda cintakan ilmu, maka grade tidak penting. Setuju ataupun tidak? Grade tak penting lah, yang penting ilmu dapat. Tak setuju. Tak setuju? Kenapa tak setuju? Grade penting doktor. Hantar resume. Hantar resume tengok grade. Ya ke? Doktor tak tahu nak ambil doktor. Ya ke? Mampus lah. Jawapan mudah dia it depends lah doktor. Yeah. Lepas lambat. So okey lah, saya faham lah grade penting sebab nak minta kerja. Okey, tak apa. Soalan seterusnya masih dalam aliran yang sama. Kalau anda cintakan ilmu tapi grade terpaksa kerana nak dapat kerja kan, tapi maknanya konvo tidak perlu. Setuju ataupun tidak? Setuju. Tidak perlu konvo. Setuju. Setuju. Konvo mesti ada doktor. Tapi kata cintakan ilmu, lepas tu kata grade tu untuk kerja je kan. Konvo tak ada kena mengena, bagi je kat you. Beza doktor. Dia cinta itu untuk saling melengkapi doktor. Dia cinta itu tidak boleh hadir dengan sendiriannya. Dia perlu hadir dengan aktor serius. Tanpa mensria. Muzaffar, awak tak payah sokong diorang sebab awak punya batch tak kena nanti. Awak ada konvo, tak ada masalah diorang. Takutlah doktor, na'udzubillah. Nothing is guaranteed nowadays. Dengar ni. Okay, so tak apa. Itu soalan pertama untuk kita just sambil happy-happy tapi kita ada sebab tanya soalan tu lah. Okay, aliran soalan yang kedua.
kelas Zoom, Microsoft Teams, Google Meet semua ni best sebab pensyarah tak nampak kita ataupun tak nampak sepenuhnya. Setuju ataupun tidak? Sometimes lah, sometimes. Setuju sometimes. Okay, tak nampak jawapan Kusha. Tak setuju Najwa. Kusha cakap apa? Tak setuju. Tak setuju. Ruben je cakap setuju. Kenapa Ruben? Ruben sebenarnya pakai boxer ke apa? Macam saya cakap tadi doktor, yang kelas Dr. Ilmi yang saya terlambat sebab saya perlu semua kan. So sometimes dia okay lah doktor. Sometimes kalau lecturer tak nampak saya ada lagi more flexible to wear what I want and be more comfortable, you know. Yeah. Macam Kushi, kenapa tak setuju? Tak best ke sambil baring-baring boleh dengar pensyarah cakap? Tak best tak feel lah doktor tak nampak lecturer tak nampak kita. So macam kita pun macam risau macam lecturer ingat kita ada getak ni dalam kelas ni. So macam ni lah. Tapi saya rasa macam menarik juga tau sebenarnya. Dia macam satu gaya pembelajaran baru macam tu. Mungkin saya kalau setuju kita dengan nak tanya soalan tak boleh. Kita nak tanya soalan doktor. Tak tanya je lah soalan dalam gelap. Boleh je tanya kan? tak nampak muka. Tante awak dekat dalam toilet tengah buang air pun boleh tanya soalan walaupun tapi mute doktor, mute. Kalau macam saya kan doktor, I think kan dia lebih kepada dia akan mempengaruhi saya punya etika dan disiplin saya sendiri kot. Memang mudah tau untuk kita dekat phone pun boleh terus dengar lecture, tapi macam kalau dalam kelas kita akan sit up straight dengan nota kat depan, fokus dengan lecturer. Tapi kalau bila benda ni macam too flexible, kita pun akan ada student yang ambil ringan. Saya pun kadang macam if I start to lose grip of it, saya pun dah mula akan macam ambil ringan, macam baring pun dah boleh dengar apa selas-selas, dengar je tapi tak input yang masuk tak ada. Sebab kita punya attitude terhadap kelas tu sendiri dah rasa macam mudahnya, fleksibelnya, macam seolah-olah dah mula ambil ringan. So kat situ saya rasa dia mempengaruhi kepada saya punya attitude dan disiplin terhadap pelajaran tu sendirilah. Saya setuju juga dengan Najwa. Lepas tu macam kadang-kadang kita online class kan fleksibel kan. So memang ada apps dekat dalam handphone tu. So kadang kita terpaksa kita kena keluar rumah kan. So waktu drive kita buka je handphone, letak dekat tempat letak handphone tu kan. So macam dia sebenarnya fleksibel lah juga kalau lecturer tak nampak kita kan. So sebab kalau dia nampak kita tengah drive waktu kelas lecturer tu, so macam serba salah lah sebab kita tak fokus kat kelas dia. Tapi kita dengar. Macam doktor sendiri kalau doktor nampak macam tiba-tiba student tu tengah drive ke macam mana, apa perasaan lecturer? Apa perasaan? Macam pengacara pula. Ruben pernah. Saya pernah. Sebab tu Ruben senyum je tu. Macam saya sebagai pensyarah, tapi saya tak semua pensyarah sama kot macam saya sebab saya suka online learning. Kan, jadi macam bila saya nampak pelajar tu sambil dia drive atau sambil dia makan, macam tahun lepas Jevita tau, sambil makan lagi dia attend saya punya tutorial. So saya happy je, saya seronok. Maksudnya saya rasa pelajar saya dah bebas sikit untuk nak buat apa-apa benda dan sambil tu pembelajaran tu masih boleh berjalan. Dan saya percaya kepada konsep pelajar berbeza mengikut jenis dia. So ada pelajar dia jenis yang dia tak boleh tahan lama sangat duduk, so mungkin dia nak baring, dia nak buat benda lain kan. Saya kan macam dalam kelas DK kan, saya dalam DK pun saya cakap dengan you all, kalau boring-boring you all nak pergi main game ke, nak check WhatsApp ke, buat je asalkan jangan kacau orang. Kata tak kisah tu. Jadi saya personally macam tu, tapi saya mungkin ada pensyarah lain dia prefer ni lah. Tapi saya kau nak nampak pelajar tu, kau nak buat apa pun buat lah, kau nak makan ke nak apa, tapi saya nak nampak dia sebaik-baiknya lah. Okay, tapi kan macam seterusnya lah, soalan seterusnya bermakna kalau pensyarah tak nampak you, setuju tak kalau saya katakan sebenarnya pelajar buat benda lain? Setuju ke tak setuju? Adalah. Setuju. Adalah ya. You tahulah siapa orangnya kan. Ada. Mas Suhaila tengah menonton tak Suhaila? Suhaila main game kot ni Suhaila. Doktor dia firmate I rasa dia fokus. Suhaila fokus. Firmate support. Bias disease. Bias. Ivan memang suka dengan Suhaila kan. Ayah orang nampak ni, jangan doktor. Kita simpan sesi ni, satu lagi sesi. Jangan doktor, banyak orang nampak ni. Okay, satu lagi aliran soal. Suhaiban menarik Okay, boleh saya ingat yang tu nanti benda tu. Okay, soalan yang seterusnya. Korang suka PKP sebab exam tak ada?
Oh. Tidak setuju. Tak Tidak setuju. setuju. Tak setuju. Najwa? Tak. Macam ni nak cakap, saya tak tahulah. Tapi saya rasa saya tak setuju. Tak setuju. So you also get exam? Seriously? Dia bukanlah nak kata suka exam doktor. Dia sebab bila online exam ni open book test, so dia kualiti jawapan ni yang mungkin pensyarah tagih itu standard dia mungkin lebih tinggi dan memulai skill yang bukan jawapan yang biasa-biasa. Jadi macam saya sendiri, saya lebih sanggup jawab final daripada jawab final dekat panggung seni daripada kena jawab online. Macam itulah kalau saya. Rasa satu benda sangat penting adalah we don't want to face any technical problem. Kerana online exam banyak technical problem. Like once kita nak submit, internet putus. Then atau terdelete dalam Word ke atau apa ke. So, and all this cannot be proved. Kita je tahu apa masalah kita. So, kalau kita nak prove, lecturer susah. Kita akan cakap lah, tapi lecturer pun can't help us a lot because it's our own problem. So, we have to bear the consequences. Yes. So, itu yang masalah sangat besar. Sebab saya nak sambung daripada apa Ivan cakap tadi. Macam saya pernah berlaku kat saya untuk exam quiz CP yang bukan doktor punya, yang Seamin. Yes. Yang itu saya sudah jawab semua. Tapi kat UKM Folio tu lepas kita submit, ada lagi satu button yang kita kena tekan, submit and finish. Button itu saya tak tekan sebab saya ingat saya tekan submit tu dah habis dah. Dan bila saya tutup UKM Folio, dalam rekod dia tunjuk yang saya tak jawab soalan tu. Dan bila sistem nak kira balik markah, dia cakap saya tak jawab, so dia bagi saya kosong. Nasib baik saya screenshot. So saya dapatlah message dengan Sir Amin and rectify situation. Tapi that's like one of the issues. Dan kebetulan kita cakap ni UKM Folio tu okey ke tak okey dia punya loading time dia tu? Tanya doktor, saya nak jawab macam ni. Apa tu? Tak setuju. Tak setuju untuk apa tu? I think kalau pada saya loading dia tu okey, tapi in terms of interface dia kurang friendly. Dia susah nak guna. Dia tak macam susah nak guna. iFolio sebelum ni. Kalau macam iFolio, yes, iFolio dia very organized tau. Okay, this is where notes, course material, task, quiz macam tu. Betul. Dan kalau untuk UKM Folio, it's like everything dalam satu baris ke bawah. But what I found UKM Folio dia, one of the good thing of UKM Folio is the side there ada satu calendar dan the right side ada task yang deadline kita. So kita akan tahu deadline bila. Tu yang saya rasa beneficial untuk kita. And also satu benda yang saya rasa problem dengan UKM Folio ni, dalam iFolio dulu kita boleh access kos-kos kita yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Bila masa UKM Folio ni semua dah hilang. Slide semua dah hilang, tak tahu. Slide betul tu. Lepas tu doktor, kita masih dalam exam dengan open book ni. Saya nak tambah juga. So macam bila kita buat open book test ni, tujuan test tu adalah untuk test student punya understanding about the syllabus yang dia belajar kan. But then kalau macam kita buat open book test dan lagi virtually macam ni, student tend untuk meniru and just copy paste apa yang diorang jumpa dekat online ataupun notes yang diorang jumpa dan kat mana, and then diorang akan cram dalam satu jawapan diorang. So sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi lah credibility jawapan student tu, even though dia dapat daripada sumber-sumber yang reliable. So itu macam pendapat saya lah. Kalau macam tu apa cadangan you kalau you sebagai pelajar daripada minda you sendiri, you rasa kalau dalam keadaan sekarang kita tak boleh nak buat exam macam tu, apa cara assessment yang lebih baik? Continuous assessment mungkin. Maksud contoh continuous assessment yang bagus? Dia boleh ada test dan dia tak macam heavy sangat. Kalau one exam 40 markah, then like our whole semester depend on that particular exam. Mungkin ada internet problem ke, mungkin kita tak faham soalan on the particular question ke, so the whole semester akan terjejas. Maybe we can do quiz after or test after every chapter, after every topic. So yes. Continuous lah doktor. Dia akan macam CP. Yes. Like for every classes, sebab kan sekarang kita online class kan, and then ada students yang tend untuk sengaja tak nak datang kelas, mungkin perhaps after every class akan buat short quiz 5 marks untuk ensure that student dengar tak apa lecturer cakap dalam kelas macam tu.
At the same time, kita boleh assure dia punya attendance untuk kelas tu kan. Kalau macam buat quiz after class. Kalau awak berada dalam kasut pensyarah, macam mana awak design pembelajaran untuk satu tajuk tu contohnya? Untuk minggu tu, apa punya design awak? Kita nak dengar daripada perspektif pelajar sendiri. Mungkin kalau macam saya mula-mula apa, lepas tu apa, macam mana? Tapi sebelum tu ni disclaimer pelajar lah yang bukan ahli akademik tau doktor. So tak berapa faham lah macam mana ahli akademik punya cara kerja. Tak apa. Input pelajar sangat berharga Pak Mi. Okay, lepas tu? Macam pelajar sendiri mungkin kalau saya untuk mengendalikan kelas dan juga penilaian, kelas tu akan secara seperti biasa. Mengajar dengan menggunakan apa-apa kaedah, sebab yang paling penting ialah maklumat tu sampai kepada pelajar tu yang lebih utama. Dan saya sebenarnya setuju dengan pandangan tadi yang kata untuk kita buat penilaian secara kecil-kecil, sikit-sikit. Dia bukan terus sekali ambil kau 40%, ambil kau 50%. So dia penilaian tu berterusan dan kita boleh nilai untuk setiap tajuk. Berbeza dengan mungkin kalau kita buat open book test, kita hanya menilai 2-3 tajuk keseluruhan. Dan saya rasalah mungkin dengan cara itu dia lebih menyeluruh. Kita menilai semua tajuk dalam silibus yang ada. Dan mungkin tadi mungkin yang nak buat macam quiz ringkas setiap satu tajuk tu, mungkin bukan terus selepas habis kuliah, mungkin ada dalam 3-4 hari untuk pelajar betul-betul faham, ambil masa untuk hadam. Sebab kan matlamat, pada saya matlamat utama penilaian tu adalah untuk bagi pelajar faham. Jadi tak salah untuk kita bagi masa untuk pelajar faham, study balik betul-betul dan kita nilai dalam quiz pendek ataupun ringkas untuk setiap bab tu. Mungkin itu cadangan yang boleh diutarakan dari saya lah doktor. Okay, good idea. Saya selitkan sedikit ada komen daripada kawan-kawan you yang sedang menonton ni. Okay, ni siapa ni, Liao cakap, kata handsome lah rambut Ivan. Lepas tu siapa lagi cakap ni, Haziq Syafi'i kata saya rindu Rubendran. Okay. Dan Fakrudin cakap handsome dah semua ni, tapi lagi handsome kalau semua ada pakai jersey bola daripada jersey Boy tiba. Apa tu? Dia sekarang ada jersey doktor. Saya nak promo sikit. Okay, ini Instagram nak beli jersey football. Fakrudin jual. Quality. Okay, so baguslah idea tu. Ada lagi cadangan apa lagi you punya idea kalau pembelajaran tu yang sepatutnya sesuai untuk pelajar? Doktor, sebenarnya saya rasa like this current method of screen sharing dengan slides tu is actually bagus juga sebenarnya, sebab in that way kita dapat lihat juga slides tu. Tapi saya rasa kalau boleh kita nampak slides dan muka lecture juga at the same time, macam not only just the slides. Like that would be better. Yeah. Maknanya kalau macam bila lecturer buat screencasting, you prefer selain daripada slide tu muka pensyarah tu ada kat tepi tu juga tengah cakap. Yes. Kalau boleh muka pensyarah tu yang kat tengah-tengah. Sebab sebab bila saya bagi training kepada pensyarah, ada yang suarakan pada saya, dia kata dia malu nak keluarkan muka dia kata. Tapi doktor, masalahnya kan doktor, the facial expression, the intonasi dia, cara dia cakap, all that macam itu yang lekat tau. Betul, itu main peranan. Expression tu yang lekat, macam kita akan ingat like for example that particular point, macam lecturer tu mungkin bulatkan mata dia, okay you kena ingat this part. Macam mana Kak Najwa sekali lagi? Macam tu lah. Okay, kita kembali kepada cerita tips tadi. Boleh bagi saya tips tak? Macam mana you nak siapkan assignment, especially kalau assignment tu berkumpulan dalam keadaan online learning? I rasa kita 4th year memang all the assignment is in kumpulan. So ini sangat penting. Then when it comes to COVID, we cannot like discuss face to face. Satu challenge yang sangat besar. So I rasa yang paling penting, yang ketua tu mesti main peranan untuk delegation of job.
So dia akan sangat clear. So Ruben you buat ini, Wawa you buat ini. So tak ada conflict of interest dan jangan ada confuse punya arahan. Kalau tak faham mesti tanya. If not nanti kerja lepas siap keluar dia akan redundant ke dan juga dia banyak mistakes. So yang ketua tu akan susah nak buat correction dan banyak redundancy perlu delete dan check balik. Dan juga saya rasa Microsoft Teams is a very useful platform lah doktor bagi pelajar semua sebab senang sangat nak buat group study, nak discuss dengan like more than 1 to like 5 people, macam it's not an issue lah. Maknanya you buat semua benda dalam Teams tu together, dekat situ assignment, nak meeting pun tekan meet je, semua kat situ ya. Yes. So kan doktor, in this sense, dia memang mudah tau sebab in fact daripada kita kat UKM tu kadang-kadang macam malas nak pergi BLG ke, malas nak pergi fakulti, kita orang buat online je, it's normal. Tapi kat UKM semua orang ada the same internet connection tau. Tapi bila kita balik rumah, the key here is for you to be understanding lah to your group mates sebab kadang bukannya dia orang tak nak dia orang tak nak join ke apa ke, but it's just because they can't help it. Macam dia internet connection elok tapi line sebab mungkin duduk kat kampung dan tak dapat. So itu problem lah. Macam for example diorang submit je diorang punya part, tapi when we want to discuss about that part, it's very difficult sebab macam kita dah okay dengar tak, the whole meeting will be like dengar tak boleh tak macam tu lah. So macam I think you should be understanding lah towards your group mates. Ada tak group mate yang mengambil peluang untuk tidak buat kerja bila keadaan macam ni? Sebenarnya ada je doktor. Kadang-kadang ada group mate yang terus menghilangkan diri senyap je dalam group WhatsApp tu. Until we all countlessly contact him, barulah dia reply. Like macam kenapa dia tiba-tiba MIA, kita pun tak tahu kenapa kan. Tapi kita sangka baiklah Ustazana, mungkin ada problem ke. Tapi saya rasa tu memang lumrah berkumpulan lah. Dan kalau nak kata tips tu yang paling penting, saya rasa macam Ivan cakap tadi, melantik ketua tu sangat penting. Melantik ketua, pastikan ada seorang ketua untuk delegatekan tugas. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai pelajar, kita menggunakan konsep kepercayaan sesama sendiri. Jadi bila tak ada delegation of task yang jelas tu, dia jadi nanti kalau dia buat tak apa, maksudnya kepercayaan tu bernilai lah juga. Tapi kalau dia tak mampu laksanakan kepercayaan kita bagi tu, itu yang akan datangkan masalah. Jadi pentingnya untuk lantik seorang ketua yang jelas dan bagi arahan. Dan kalau ada masalah memang dari segi komitmen apa benda tu, saya rasa itu macam kita sebagai seorang pelajar undang-undang sendiri, kita ada profesionalisme untuk menyelesaikan hal tersebut lah. Dan juga doktor, kalau boleh saya boleh tambah, saya rasa yang perangai yang kalau tak nak buat kerja ataupun orang cakap free rider tu, saya rasa benda ni bukan sebab COVID saja doktor, sebab selalunya budak-budak ni dia orang bawa perangai dari sebelum COVID, dia orang terus je macam tu. So kalau usually like from what I can see, kalau let's say pelajar tu memang jenis yang buat kerja, it's not, dia takkan jadi satu isu kalau sebab COVID ke apa ke, you know. Dia COVID ke tak COVID ke tak kisah. Okay. Kita dah hampir-hampir ke hujung rancangan, tapi ada beberapa soalan saya nak tanya yang ini tak berapa related kepada pengajaran dan pembelajaran dalam talian lah. Just to ask, semasa PKP ni, apakah makanan yang paling dirindui dan teringin tapi tak dapat? Nasi mangkuk, butter chicken. Salman, butter chicken. Butter chicken. Mi tarik dekat hot meal bar. Oh, mi tarik pun. Yes. Betul tu. Dumpling doktor. Makan dengan dumpling. Betul. Kat mana tu? Dekat Pusat Nikah doktor. Dekat Pusat Nikah dia apa tu Chinese Muslim punya restoran. Yang mi tarik tu. Sekarang pun dia buka rasanya time sekarang. Dia buat delivery doktor. Yang saya ada share kalau doktor perasan dekat Facebook tu. Last kan nak makan kat Pusat Nikah. Sedap. Lepas tu doktor minum dengan air Chinese tea. Kalau saya suka campur air Chinese tea di separuh cawan. Lepas tu ais lemon tea separuh cawan. Letak cili dia banyak-banyak. Makan dekat aircon.
Kalau kat kedai lain tak dapat doktor 25 biji RM10. Kalau kedai lain memang tak dapat lah 25 biji RM10. Doktor kalau orang belanja pun best doktor. Manalah tahu ada delivery ke lepas ni. Ya, antara yang bagusnya bila buat program-program masa musim PKP tak payah sediakan hidangan kan. Betul. Lepas habis kita punya sesi ni jemputlah makan dekat rumah masing-masing. Jamuan di rumah sendiri ya. Okay, so last activity before kita habiskan rancangan ni. So kumpulan lelaki bagi post kepada kumpulan perempuan dan kumpulan perempuan boleh decide post kepada kumpulan lelaki. Saya bagi masa 30 saat untuk fikir post apa. Lukis kan doktor? Lukis, cakap je dengan diorang, sebut je. Okay, bagi dua post. Post pertama, you kena buat post macam ni. Diorang buat sekejap. Okay, post kedua, you kena buat post macam ni. Tapi mesti berkaitan dengan pembelajaran dan pembelajaran talian dalam masa PKP Saya post comel-comel je boleh lah. Post dengan mas. Alamak. Post dengan mas. Okay, saya suruh kumpulan perempuan dulu bagi kepada kumpulan lelaki. Bagi post yang pertama, saya suruh Najwa dulu. Najwa. Post stress bila internet terputus. Okay, post internet post stress bila internet terputus. Stress bila. Okay, kita buat 3, 2, dah lelaki semua ready? 3, 2, 1, post. Ya ke? Ivan. Oi, Ivan terus. Ivan macam tu ke? Okay. Stress. Ivan zen mode. Stress. Ya ke? I rasa Ruben bila internet terputus dia terus pergi minum air, makan ke apa tu. Kalau saya akan cuba dulu. Okay, Kushi. Second post Kushi. Post bila lecturer panggil nama. Okay, 3, serabut. 2, 1, post. Macam tu serabut doktor, tiba-tiba kena panggil nama kan. Muzaffar pun yang paling realistik. So macam kat depan kamera terus. Tu dia dekatkan muka dekat kamera kan macam. Kau buat tak dengar tak sad. Okay, sekarang ni pelajar lelaki pula. Bagi post kat pelajar perempuan. Tapi pelajar lelaki you ambil seorang satu lah 3 lah pelajar lelaki. Okay. Post yang pertama. Siapa? Muzaffar dulu. Bagi post dekat girls. Okay, post tiba-tiba lecturer suruh buka kamera. Cari tu lah. 3, 2, 1, post. Macam ni buat tutup kepala. Whatever untuk tutup kepala. Oh, baru nak betulkan tudung lah. Okay. Ivan. Okay, post lepas kelas when the class is over. Once class over. Okay, 3, 2, 1, action. Tutup. Hilang terus. Terus hilang Okay, Ruben. Okay, ready? Post bila lecturer tanya soalan yang kamu tak tahu jawapan tu sebenarnya. Okay, 3, 2, 1, action. Terus mute lah mikrofon. Mute kan? Ini saya ke? Kak Kushi punya paling real. Dia bila tanya macam tu dia kena tanya balik. Ya saya tanya. Saya je doktor. Line. Boleh dengar ke suara saya doktor? Oh itu dia punya trick kan. Boleh dengar suara saya ke? Dia ada satu lagi doktor. Dia ada satu lagi. Internet problem. Ni saya nak minta maaf lah kepada pensyarah yang menonton. Dia kadang-kadang dia macam buat dia macam pengakuan lah tapi perkongsian pengalaman kan. Dia macam tak tahu tu dia terus diam tak cakap apa. Nanti lecturer cakap tak apalah internet masalah ni. Bawa freeze doktor, bawa freeze. Bawa freeze. Apa macamnya? Doktor tanya apa tadi sebab saya tak dengar lah suara doktor jelas. So macam doktor kena ulang balik soalan tu. Kita ada masa ekstra lah kan nak fikir. Tanpa tengah-tengah cakap tu kan macam dalam kes ni mahkamah mapuk. Dia terus diam macam tu. Jahat Mustafa. Hari tu masa kelas CP pun I perasan juga I tanya soalan kat Kaing dengan Ayuna. Lepas tu dia macam pegang-pegang mikrofon macam ni. Tapi tak betul tu. Sesuatu. Sekarang kita dah tahu.
Tapi saya pernah try buat macam tu, lecturer dapat trace tau. Bila saya diam tu kan, lecturer cakap, cakaplah, sambunglah. Dia tak boleh lah. Siapa lecturer tu? Muzaffar. Muzaffar dapat. Okay. So tapi tak apalah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya ucapkan terima kasih lah pada you all sebab join, bagi input. Sebenarnya kita buat cara gelak-gelak, kita buat cara lawak-lawak, tapi sebenarnya kita banyak input dari perspektif pelajar yang saya dapat lah. Saya suka bila you bagi cadangan macam mana assessment yang sepatutnya, kelas yang sepatutnya macam mana, masalah you apa, kesulitan yang you hadapi sebagai pelajar tu apa kan. Lepas tu bila saya tanya soalan setuju ke tak setuju tu, you pun bagi pandangan you macam tak semua pelajar kata best kelas persyaratan tak nampak, tak semua pelajar rasa tak ada exam tu best kan. So nampaklah perspektif daripada you all semua tu. So terima kasih banyak-banyak, dan video ni dalam saya punya YouTube channel. So saya harap kalau nanti orang lain share kepada pelajar-pelajar daripada universiti lain, mungkin dapat membantu diorang jugalah, sebab antara masalah utama dalam time COVID ni bukan setakat nak buat pembelajaran dalam talian je, tapi kita punya kesihatan mental pun juga kan. Syara pun mengalami kesihatan mental juga ni, nak melalui proses ni sebenarnya. Okay, so terima kasihlah menceria-ceriakan kita punya channel pada hari ini. So terima kasih doktor invite kami. Alright, thank you very much. Alright. Thank you viewers. Okay, take care. Thank you. Okay. Bye.